Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat lagi sama-sama kita dalam program Kapsul Ramadan, anjuran Masjid Kota Damansara. Dan alhamdulillah hari ini hari yang ke-23 Ramadan. Malam ni adalah malam yang ke-23. Hari ini 22 Ramadan, malam yang ke-23 Ramadan. Insya-Allah dalam kita mengejar ataupun dalam kita memenuhi tuntutan 10 hari yang terakhir pada malam-malam Ramadan, sudah tentu kita ingin mencapaikan keredaan Allah Subhanahu wa taala dalam kita beribadat, dalam kita beramal, dalam kita mengejar malam Lailatul Qadar yang Allah berikan ganjaran kepada kita, ganjaran 1000 bulan, yang kalau kita kira-kira bersamaan dengan 84 tahun amalan-amalan yang terhimpun padanya dengan tempoh yang agak lama. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah Ta'ala, bulan Al-Quran padanya diturunkan Al-Quran, bulan padanya dinyatakan sebagai hari nuzulul Quran yang kita raikan ataupun yang kita sambut pada minggu lepas. Dan tidak dapat tidak, kita bertadarus, kita bertadabbur, kita meneliti ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kita mendalami, membaca bersama dengan sahabat-sahabat. Mungkin tuan-tuan, perempuan yang bertadarus di masjid selepas tarawih, mungkin ada yang membaca Al-Quran bersendirian dengan target kita, kalau ikutkan hari ini hari yang dah masuk ke 23 Ramadan, maksudnya kita dah 23 juzuk hari ini. Dan saya percaya tuan-tuan, perempuan semua diberikan kekuatan, diberikan keazaman, diberikan semangat yang kuat untuk meneruskan amal ibadat pada bulan Ramadan ini dengan jayanya. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, bila kita sentuh tentang Ramadan, maka Al-Quran itu menjadi asas panduan kepada kita. Pada hari ini suka saya hendak membincangkan tentang satu surah yang Allah sebut dalam Al-Quran, Surah Taubah. Bagaimana Allah menceritakan karakter-karakter ataupun sifat-sifat orang munafikun di dalam surah At-Taubah ini. Mungkin kita telah baca ataupun kita telah bertadarus bersama dengan ahli keluarga, dengan ahli jemaah Korea, masjid, dan di mana sahaja pun. Maka dalam surah At-Taubah ini, yang merupakan surah Madaniyah yang Allah rekodkan di dalam Al-Quran, padanya mengandungi 129 ayat. Surah ini diturunkan ketika mana peperangan terakhir yang dipimpin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu dalam peperangan Tabuk. Surah Taubah ini diturunkan ketika mana peperangan yang diturunkan, iaitu peperangan Tabuk, di mana ketika itu jumlah tentera umat Islam sekitar 30,000 orang, seperti mana yang direkodkan oleh ahli sejarah ataupun para mufassir dalam kitab-kitab sirah, ahli muarrikh, ahli tarikh, yang menetapkan dalam surah Taubah menceritakan ataupun dalam sejarah peperangan Tabuk lebih kurang 30,000 tentera Islam yang terlibat, iaitu peperangan terakhir yang dipimpin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita tengok surah At-Taubah ini, yang padanya sebelum tu adalah suratul Anfal, berbeza intisari dia. Kalau apa-apa
dalam surah Al-Anfal, mungkin kita minggu lepas kita dah dengar ceramah peperangan Badar kan, Badar Al-Kubra. Banyak poin-poin dalam suratul Anfal diceritakan bagaimana bantuan Allah Subhanahu Wa Taala diturunkan kepada kaum muslimin. Diceritakan dalam suratul Anfal, iaitu surah sebelum daripada surah At-Tabuk ataupun surah Tabuk kan. Maka berbeza, iaitu perang yang pertama disertai oleh umat Islam dalam surah Al-Anfal, iaitu diceritakan peperangan Badar, dan juga peperangan Tabuk, peperangan terakhir yang disertai oleh Nabi SAW. Dalam surah Taubah ini, dalam surah Taubah ini, dalam surah At-Taubah, kebetulan tadi dalam surah Taubah, para mufassir menyatakan sebab apa surah Taubah ni tak dimulakan dengan basmalah, dengan bismillah kan. Betul, kalau kita baca dalam 114 surah di dalam Al-Quran ni, surah Taubah tidak dimulakan dengan basmalah. Maka para mufassir, antara hikmah yang disenaraikan oleh para ulama mufassirin ahli tafsir, dia kata di antaranya menjadi kebiasaan masyarakat Arab pada zaman dahulu, mereka ini apabila ada di antara mereka melakukan perjanjian, melakukan kontrak, melakukan persefahaman kan, dalam adat ataupun budaya masyarakat Arab dahulu, kalau mereka ni berjanji, maka perjanjian itu bertulis dengan memulakan ayat memuji-muji Tuhan. Tetapi jika ingin membatalkan perjanjian, yang disebut sebagai naqdul ahdi, membatalkan perjanjian, mereka tidak meletakkan pujian tersebut. Maksudnya Allah, para ulama tafsir nak menyatakan bahawa surah Taubah ni nak menyatakan bahawa adat kalau dulu, bahawa nak menyatakan bahawa perjanjian yang kalau orang-orang munafik ataupun orang-orang yang ingin membatalkan perjanjian, tak kira lah orang munafik ataupun orang Arab ketika itu, maka kalau dia nak batalkan perjanjian, maka dia buat satu perjanjian tapi tanpa menulis basmalah. Dalam surah Taubah ni nak menceritakan tentang sifat-sifat orang munafik. Allah nak menemplak orang-orang munafik dalam surah Taubah, maka tidak dituliskan basmalah. Yang kedua, mufassirin mengatakan bahawa sebab apa tak ditulis basmalah, iaitu ketika penulisan mushaf dimulakan di zaman Khalifah Uthman Al-Affan, para sahabat berselisih pendapat bahawa surah Taubah merupakan lanjutan daripada surah Al-Anfal. Maksudnya dia adalah sambungan daripada surah Al-Anfal yang sebelum tu kan. Yakni satu surah yang daripada bahagian yang sama. Bara'atun wal Anfal suratun wahidah. Dinyatakan dalam dalam kitab tafsir. Para ulama mengatakan bahawa mereka berselisih pendapat. Para sahabat berselisih pendapat. Dia kata surah Taubah yang datang sebelah surah Anfal ni sebenarnya satu surah yang sama. Sebab tu tak ada basmalah. Yang ketiga apa dia? Yang ketiga, sebab apa surah Taubah ni tak dimulakan dengan basmalah? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahawa dia pernah bertanya kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, mengapa basmalah tidak ditulis di awal surah Taubah? Lalu beliau menjawab, yakni Sayyidina Ali bin Abi Talib menjawab, Bismillahirrahmanirrahim, amanun wa bara'atun nazalat bis-saif laisa fiha. Ini jawapan Sayyidina Ali. Sebab apa surah Taubah ni tak ditulis dengan basmalah? Dia kata apa? Dibaca basmalah adalah ketika aman. Maksudnya perjanjian baik, perjanjian yang ingin kita dapatkan manfaat di antara dua pihak, perjanjian-perjanjian yang harmoni, yang makmur, maka perjanjian itu ditulis basmalah. Adapun kalau perjanjian itu dibuat ataupun surah At-Taubah itu diturunkan ketika mana peperangan Tabuk kan, maka yang dipenuhi situasi pertempuran, iaitu pertempuran berperang kan, maka dia tidak ditulis. Sebab itu antara hujah ulama tafsir, sebab apa dia kata surah Taubah ni diturun masa tengah perang, maka basmalah ataupun Bismillahirrahmanirrahim itu tidak ditulis ketika mana surah ini diturunkan ataupun ditulis ketika mushaf dibuat.
Yang keempat, pandangan ini terpilih ketika mana surah At-Taubah dibacakan Jibril kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak membaca basmalah. Maka pandangan ini pandangan yang dipegang lah oleh kebanyakan para ulama tafsir. Dia kata sebab memang masa diturunkan wahyu, malaikat Jibril tidak baca basmalah dalam menurunkan ayat-ayat dalam surah At-Taubah ini kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan puan yang dirahmati Allah Ta'ala, apa yang kita dapat lihat lagi iktibar ataupun pengajaran dalam surah At-Taubah ini, kalau kita lihat kalau sesuatu perkara tidak dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka terputuslah ataupun cacatlah amalan, sesuatu amalan tu. Kan Nabi kata kullu amrin zibalin la yabda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Setiap perkara yang dilaksanakan tanpa dimulakan dengan basmalah, maka ia terputus, iaitu cacat dan tidak sempurna amalan tersebut. Tapi bukan nak kata baca surah Taubah ni tak diterima pula amalan sebab tak baca bismillah. Tapi memang begitu, kita mengikut pandangan yang terpilih, memang diturunkan oleh ketika mana dibacakan Jibril AS kepada baginda Nabi, memang tidak dibacakan baca basmalah. Dan kalau kita lihat lagi dalam surah Taubah ini, apa yang kita dapat mengambil istifadah, kita mengambil faedah daripada surah Taubah. Pernah dinyatakan daripada Sa'id bin Jubair radhiyallahu an, qultu li ibni Abbas surah Taubah, qala at-taubatu hiya al-fadhihah ma zalat tanzil wa minhum hatta dhannu annaha lam tabiq ahadan minhum illa zikru fiha. Apa yang dinyatakan oleh Sa'id bin Jubair, dia kata bahawa aku bertanya Ibnu Abbas tentang surah Taubah. Beliau menjawab ia merupakan surah Al-Fadhihah, iaitu surah yang menceritakan keaiban firman Allah mengenai yakni kaum munafik. Turut tidak henti-henti sehingga mereka menyangka tiada seorang pun di kalangan kami melainkan diceritakan rahsia dalam surah itu. Ibnu Abbas kata, Ibnu Abbas yang terkenal dengan ahli tafsir, yang diberikan kelebihan memahami Al-Quran lebih daripada sahabat-sahabat yang lain. Dia kata surah Taubah ni banyak cerita tentang keaiban, terutamanya Allah berceritakan tentang perangai-perangai ataupun sifat-sifat orang munafik. Ketika itu kalau kita tengok umat Islam 30,000 orang ramainya menyertai ataupun bersama dengan Nabi SAW menyertai Nabi dalam peperangan Tabuk. Tapi dalam ramai-ramai itu Allah menceritakan pula karakter-karakter ataupun sifat-sifat orang munafik, kan? Dan benda tu pun berlaku sehingga hari inilah, kan? Orang-orang yang kalau kita lihat apakah makna ataupun maksud munafik dari segi syarak ni, ia adalah kalau kita tengok Imam Al-Jurjani menyatakan bahawa an-nifaq izharul iman bil lisan wa kitmanul kufr bil qalbi. Itu maksud munafik. Dia kata sifat nifaq itu ialah menzahirkan iman melalui percakapan, izharul iman bil lisan wa kitmanul kufr bil qalbi, dan menyembunyikan kekufuran dengan hati. Ialah hari ini pun ramai dalam kalangan manusia yang pada zahirnya menyatakan keimanan, menyatakan keislamannya ataupun menyatakan perjuangannya, menyatakan kebersamaannya, menyatakan kesungguhannya. Itu secara zahir itu memang betul lah, dia adalah orang-orang yang beriman, dia mempercayai tentang semua apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi hakikatnya dia menyembunyikan kekufuran di dalam hati dia. Banyaklah contoh-contoh kekufuran dalam hati ni, kan? Maksudnya tak suka kepada kebenaran. Dalam hati ni tak senang dengan perkara-perkara yang betul, ataupun dalam hati ni sentiasa tidak dalam hati sentiasa tidak aman dengan benda-benda yang disyariatkan oleh agama, benda-benda yang digariskan oleh syarak. Maka itu semua adalah perkara-perkara yang tersembunyi di dalam hati, ataupun menyembunyikan kekufuran dengan hati. Itu yang disebut oleh Imam Al-Jurjani,
Itu kita zahir, dari segi zahirnya nampak keimanan dia ataupun keislamannya, kebaikan dia, kebajikan yang dilakukan. Tapi wa ibtanul kufr, membatinkan ataupun menyembunyikan kekufuran, ataupun wa kitmanul kufr, menyembunyikan kekufuran dengan hati. Lagi kalau kita lihat lagi dalam surah An-Nisa, Allah menegaskan lagi sekali bahawa muzabzabin baina zalika la ilaha ula wa la ilaha ula. Maksud orang-orang munafik itu juga adalah orang-orang yang mereka berkeadaan muzabzab. Dalam surah An-Nisa ayat 143, muzabzabin, orang yang muzabzab iaitu tidak mempunyai pendirian yang tetap antara iman dan kufur. Mereka tidak berpihak terus kepada golongan kafir dan tidak pula berpihak kepada golongan yang beriman. Orang yang duduk di tengah-tengah, teragak-agak, ataupun orang yang tidak pasti dia nak berada bersama dengan orang-orang yang benar ataupun nak terus dengan golongan-golongan yang kufur. Sebab itulah secara zahirnya nampak Islam, tapi dari segi batinnya ataupun dari segi dalaman hatinya itu menunjukkan kekufuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wala'iyazubillah, semoga Allah memalingkan kita, menjauhkan kita daripada sifat-sifat orang-orang munafik. Sebab Allah nyatakan banyak ciri-ciri orang munafik dalam surah Taubah. Di antaranya matlamat kaum munafik ini adalah manfaat dunia. Mereka ni mengharapkan al-manafi' ad-dunyawiyah, mengharapkan manfaat keduniaan ini melebihi daripada akhirat. Allah kata bagi orang-orang kafir ini, orang-orang kufur, orang-orang munafik ini, mereka ini tidak memiliki prinsip yang tinggi. Walaysat al-mabadi' as-samiyah, tidak ada prinsip yang tinggi, tidak ada mempunyai prinsip yang lemah apabila berhadapan dengan cabaran-cabaran. Yang sudah pasti cabaran-cabaran ataupun ujian-ujian yang datang dalam kehidupan kita itu adalah jalan-jalan yang sukar, kan? Kerana Allah kata dalam surah Taubah apa dia? Law kana aradan qariba wa safaran qasida lattaba'uk. Dalam surah Taubah ayat yang ke-42, kalau apa yang engkau serukan kepada mereka, iaitu wahai Muhammad, sesuatu yang berfaedah, yang mudah didapati, satu perjalanan yang begitu jauh, nescaya mereka akan mengikutimu. Kata kalau jalan bersama-sama dengan Nabi SAW, bersama-sama berjuang Nabi itu kalau mudah, mesti ramai yang ikut Nabi. Tapi Allah kata walakin ba'udat alaihim syuqqah, tapi jalan jauh, dan jalannya yang dituju itu jauh bagi mereka, dan padanya terdapat masyaqqah, kesusahan dan kepayahan. Maka gugurlah sifat-sifat keimanan orang-orang yang asalnya beriman, yang Islam, tapi mereka ini menunjukkan sifat-sifat nifaq, kan, tidak bersama dengan Nabi SAW. Dan sehingga hari ini golongan-golongan munafikin, golongan-golongan munafikan itu turut serta ataupun bersama-sama dengan kemungkaran, ataupun bersama-sama dengan berpihak kepada kekufuran, ataupun cenderung kepada mereka-mereka yang menentang kepada kebenaran, menentang kepada perkara-perkara yang hak, kan? Dan terus dengan kebatilan yang mereka anuti. Sebab tu dalam surah Taubah ni banyak Allah menceritakan tentang perbezaan ataupun kriteria-kriteria orang-orang munafikin. Bagaimana Allah menyatakan dalam surah Taubah ayat ke-123, dalam peperangan Tabuk, yang peperangan terakhir yang disertai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhallazina amanu qatilul ladzina yalunakum minal kuffar wal yajidu fikum ghilzah. Wahai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir musyrik yang berdekatan dengan kamu, supaya mereka merasai sikap kekerasan serta ketabahan hati yang ada pada kamu. Ayat ini adalah ayat yang Allah berikan arahan kepada umat Islam untuk pergi berdepan dengan tentera Rom Timur, iaitu Byzantine ketika itu, kan, Byzantine. Supaya arahan perang itu, arahan wahyu daripada Allah Subhanahu Taala itu
terus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk orang-orang yang beriman, orang-orang yang bersama dengan Islam, kan, terus berangkat. Kalau tengok banyak halangan-halangan sebenarnya umat Islam ketika tu nak pergi, kan, nak pergi berangkat. Cabaran-cabaran antaranya apa, ketika tu adalah musim untuk memungut hasil tanaman, kurma-kurma ataupun kebun-kebun kurma yang telah masak, kan. Pada waktu itu masing-masing teruja untuk melihat hasil pertanian mereka. Maksudnya berat hati orang-orang Islam ni nak pergi, berjuang ataupun pergi bertempur dengan Rom Timur ataupun Byzantine, kan. Apa lagi cabaran-cabaran yang dihadapi oleh umat Islam ketika itu, untuk sama ada dia nak jadi sahabat ataupun tetap dengan perjuangan Nabi, ataupun mereka ni memberi alasan ataupun jauh daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu tergolong dalam orang-orang munafikin. Antara lain musim panas. Ketika itu adalah musim panas, yang mana perjalanan jauh di padang pasir yang hanya dilakukan pada waktu malam. Dan sudah pasti pada waktu siangnya, waktu yang amat letih lah kalau nak berjalan. Nak pergi ke Tabuk tu, kalau kita tengok dalam peta, dia berada di utara tanah Hijaz, ataupun di Saudi sekarang lah, di utara. Tabuk tu sejuk, tapi perjalanan daripada Madinah nak ke Tabuk tu, perjalanan tu yang terpaksa menempuh panjangnya waktu panas dan lamanya waktu untuk sampai ke Tabuk. Dan orang-orang munafik pasti terbeban dengan arahan ataupun wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala itu, ataupun arahan perang tadi itu untuk berangkat. Kerana bebanan tersebut terasa lebih berat apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan sahaja mengarahkan perang, tapi juga arahan supaya menginfakkan harta ke jalan Allah. Kan? Bukan Nabi suruh turut sama ataupun turut serta dalam ekspedisi perang, tapi Nabi suruh menginfakkan harta yang ada pada kaum muslimin. Maksud tu kaum muslimin dah ramai, dah selesa, maksudnya dah ada pendapatan yang banyak. Maka bila disuruhkan mengeluarkan harta, maka ada dalam kalangan orang munafikin ni berat hati ataupun rasa macam sukar untuk bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berinfak ataupun bersedekah ataupun menginfakkan diri untuk berjihad dalam peperangan Tabuk. Maka kalau kita tengok lagi, banyak lagi ciri-ciri munafik yang Allah nyatakan dalam surah Taubah ini. Dan sebenarnya sepanjang kita berada bulan Ramadan ini, kita boleh bertadabbur ataupun kita mengambil iktibar, kita meneliti ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini dah hari yang ke-23 Ramadan. Semoga kita terus tetap ataupun kita istiqamah, kita konsisten dalam kita beramal ibadat, kan, sehingga ke penghujungnya ataupun sehingga berakhirnya Ramadan pada tahun ini. Mungkin pada Ramadan yang akan datang kita tak dapat bertemu lagi ataupun tidak diberikan kesempatan lagi pada bulan Ramadan ini. Semoga Ramadan yang ada diberikan kesempatan pada tahun ini, Allah memberikan kita masa untuk kita sama-sama mengambil istifadah, mengambil contoh-contoh penceritaan ataupun kisah-kisah yang kita boleh ambil iktibar, yang mana berlaku pada hari ini, dan kita boleh aplikasikan kepada kehidupan harian kita. Kerana apa? Allah menyuruh kepada kita untuk meminta pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sabar, dengan solat. Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan mengerjakan solat. Dan sesungguhnya demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Antara benda-benda yang Allah akan tarik pada awal ataupun pada akhir zaman ini adalah khusyuk. Dan perkara pertama yang mula-mula ditarik daripada umat ni ialah khusyuk. Awwalu syai' yarfa'u min hazihi al-ummah al-khusyuk. Hatta la tara fiha khashi'an. Sehingga kan kamu tidak akan dapat lihat lagi orang yang benar-benar khusyuk dalam mengerjakan ibadat, terutamanya ibadat solat. Maka itu menjadikan sebahagian daripada umat akhir zaman ni orang-orang yang berat hatinya untuk beribadah. Maka dia mudah untuk cenderung jadi orang-orang yang ada sifat nifak ataupun munafik ni, kan.
Semua kita terjauh daripada perkara-perkara tersebut. Dan cukup sekadar itu saja untuk kapsul Ramadan kita pada petang ini. Semoga kita semua menjadi golongan-golongan yang mendengar perkara-perkara yang baik, lantas kita melakukan perkara-perkara kebaikan tersebut. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsana. Dan Allah menjadikan kita juga apabila kita mendengar perkara-perkara yang buruk, lantas kita menjauhi perkara-perkara yang buruk tadi. Dan sehingga kita bertemu lagi dalam kapsul Ramadan pada sesi yang akan datang. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.